Itu kata orang UMNO yang mendesak agar pilihan raya umum disegerakan setelah usul di Dewan Rakyat itu ditolak dengan kiraan undi. Di pihak Pakatan Harapan pula, seperti mana yang kita bawakan tadi, breaking news tadi, penolakan terhadap usul itu dianggap tidak melanggar MOU dengan alasan ianya bukan datang daripada perjanjian yang dibuat. Bagaimana kita memahami situasi ini? Bersama dengan kita ialah penganalisis politik Profesor Madya Dr. Azizudin Mohamad Sani. Prof, adakah terbatal atau tidak MOU ini? Satu, tetapi bagaimana rakyat perlu memahami naratif ini? Kerana akhirnya pembangkang mengatakan bahawa usul pelanjutan SOSMA itu kerana ada debat di sebaliknya. Tetapi naratif itu berbeza di peringkat kerajaan yang meminta untuk dibatalkan. Di mana yang sebenarnya, Prof? Saya rasa kalau melihat dari konteks ini, perjanjian itu masih lagi berjalan, kan? Dan sehinggalah kalau kerajaan merasakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, adalah satu tindakan yang jelas melanggar MOU. Cuma dalam konteks yang perdebatan sekarang, naratif ini banyak diperdebatkan oleh parti politik yang melihat kegagalan yang mana saya rasa julung-julung kalinya berlaku. Kegagalan usul yang dibawa di parlimen diluluskan dilihat sebagai satu kelemahan di pihak kerajaan. Walaupun dalam realiti demokrasi sebenarnya pernah berlaku keadaan yang begini, tapi biasanya bila berlaku keadaan begini memperlihatkan kerajaan itu lemah. Cuma persoalan di sini saya pun heran juga kenapa ramai ahli parlimen juga tidak sedar bahawa ada pengundian terutama di pihak kerajaan lah, yang bahawa ada pengundian semalam yang mereka harus hadir. Yang keduanya pula, kenapa usul ini tidak dirundingkan dengan Pakatan Harapan supaya Pakatan Harapan boleh berbincang dan mereka tahu dan mereka boleh juga meluluskan draft undang-undang ini. Jadi banyak persoalan yang sebenarnya dalam tanda tanya lah. Saya pun ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku di sebalik pengundian semalam. Tapi dalam realitinya saya rasa banyak bergantung pada perspektif kerajaan sekarang. Melihat bahawa adakah ini sebagai cerminan kepada gagalnya MOU atau melihat ini sebagai satu cabaran lah dalam demokrasi Malaysia yang baru yang kita lihat sekarang ni, yang mana ketidaktentuan tu masih ada. Cuma dalam konteks undang-undang ini memanglah agak kontroversi, walaupun SOSMA ni ada kaitan dengan jenayah berat dan jenayah keganasan, terorisme. Jadi ada kehendak ataupun tuntutan supaya diadakan undi ataupun pertahanan tanpa bicara dibawa ke parlimen dan diluluskan. Tapi dalam konteks ini saya rasa sekiranya masih lagi ada keperluan undang-undang dibawa untuk kali kedua, saya rasa masih boleh dibawa ke parlimen. Tapi saya rasa lebih baik dirundingkan dalam kerajaan juga supaya majoritinya cukup, dan juga di pihak pembangkang juga supaya mereka faham dan mungkin bagi pandangan penambahbaikan kepada undang-undang tersebutlah. Jadi saya rasa ini mungkin satu polemik baru yang wujud, tapi saya rasa setakat hari ini masih belum dilihat sebagai memecah belahkan ataupun menggagalkan MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Prof, mungkin rakyat memahami MOU itu diwujudkan supaya kestabilan politik itu berlaku. Tidak ada ugutan siapa yang bakal jadi Perdana Menteri ataupun adanya ketidakstabilan undi tidak percaya. Adakah dengan usul semalam ditolak, Perdana Menteri hilang kepercayaan, satu, dan juga akhirnya natijah dan juga kerangka besar MOU itu yang perlu difahami. Adakah apa yang telah terjejasnya MOU itu dengan pembatalan ataupun ditolak usul SOSMA semalam? Saya rasa dengan kegagalan kerajaan memenangi usul semalam, sebenarnya masih lagi tidak menjejaskan kerajaan dan juga Perdana Menteri kerana untuk menjejaskan kerajaan ataupun khususnya Perdana Menteri, dia masih lagi memerlukan undi percaya atau undi tidak percayalah di parlimen, yang mana usul perlu dibawa lah ke parlimen untuk diadakan proses tersebut. Itu baru ada challenge lah, atau cabaran kepada Perdana Menteri Tapi setakat gagal ini bukanlah satu cerminan lah kepada kegagalan kepada Perdana Menteri, walaupun realitinya tak sepatutnya berlaku dalam politik Malaysia lah. Tapi melihat kepada senario kerajaan sekarang yang mana dibentuk berdasarkan kerajaan campuran, dia bukan kerajaan barisan nasional tapi campuran barisan nasional, ada Perikatan Nasional ada, dan juga adanya MOU dengan Pakatan Harapan supaya kerajaan itu stabil dan tidak tergugat sehinggalah pada pihak RU yang akan datang. Jadi di pihak yang melihat
suasana ini sebagai satu yang tidak sihat. Mungkin melihat bahawa inilah cerminan kepada kerajaan sekarang dan harus dibubarkan serta-merta. Kerajaan sekarang kerana jelas bahawa kerajaan tidak stabil. Tapi kepada pihak yang melihat bahawa ini satu bentuk baru demokrasi dalam negara, saya rasa mungkin melihat ini satu realiti baru dan yang seperti dikata oleh Anthony Locke tadi, satu yang sihat dalam demokrasi di Malaysia. Jadi bergantung kepada naratif mana yang dibawa dan siapa yang menyokong naratif inilah. Dalam konteks hari ini, naratif mana yang perlu diambil? Kerana Dewan Rakyat dan juga Parlimen itu perlu menjalankan fungsinya. Tetapi naratif politik ianya berbeza. Jadi di mana kita perlu meletakkan yang sepatutnya, mana yang patut menang, Prof? Nampak di sini bahawa ada elemen kelemahan di pihak kerajaan. Kerana sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya kerajaan menang dalam undian begini. Sebab mereka dalam majoriti. Jadi persoalan tu kata awal tadi, apa persoalan kenapa boleh hadir tak hadir dalam sidang parlimen untuk mengundi sebagainya. Jadi bila ada berlakunya kelemahan ini, selalunya dicerminkan kepada bentuk kerajaan yang ada sekarang dan juga dilihat sebagai satu kelemahan kepada Perdana Menteri lah. Walaupun hakikat sebenarnya dari segi perundangan iaitu proses biasa yang berlaku dalam mana-mana parlimen, yang mana kadang-kadang kerajaan dikalahkan dengan undi. Kalau dilihat di Kongres Amerika pun memang ada kerajaan pernah kalah dalam pengundian. Jadi itu satu yang normal. Cuma di Malaysia ini tak pernah berlaku sebelum ini. Ini kali pertama yang setahu saya lah yang berlaku. Jadi itu menyebabkan dilihat sebagai kerajaan sekarang ini tergugat dengan keadaan yang berlaku lah. Okey, Prof. Kita mungkin bincangkan dalam platform yang lain pula. Terima kasih, Prof, kerana sudah bersama kami dalam Buletin Awani pada jam ini.